semua akan fokus nak tumpu dekat situ. Tumpu Depa situ. akan betul-betul Kumpul. duduk iktikaf. Depa akan duduk dekat masjid tu beribadah kakak. Ni kira Dan pada malam bulan Ramadan ni dia meriah. Dia macam betul. perayaan. Dia Betul. tak macam apa bulan biasa tu mungkin siang lebih meriah. Tapi kalau bulan Ramadan ni malam dia lebih meriah. Malam sangat meriah lah. Dan hidup selama Sampai satu malam tu sampai sahur tu dia hidup. rancak Sampai subuh beriktikaf lah. sampai subuh lah. Sebab depa rehat dekat siang. Siang tidur semua. Cuma bila mungkin saya nak patah balik sikit sebab bila saya cerita tadi kan sambut Ramadan. Bila sebut pasal umrah sambut Ramadan ni, kalau adalah mungkin kawan-kawan kita yang nak pergi umrah ke tengah rancang ke ataupun tapi nak kata kalau rancang dah dekat sangat dah. Mungkin dah ada plan dah. Dah sempat dah. Sebaiknya kita masuk Madinah dulu. Kenapa saya kata macam tu? Sebab bila sebut pasal Ramadan, kita nak Ramadan ni kita nak umrah bulan Ramadan. Kenapa? Kenapa Ramadan ni special? Ramadan ni special. Kalau sebut Ramadan kita semua tahu lah. Ramadan adalah kelebihan. Mungkin kita buat banyak kelebihan-kelebihan. Kita buat satu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama lagi kami dalam podcast Video Sirah. Minggu yang tajuk yang ke-12 dah. Tajuk yang ke-12. Tak sedap. Dah 12 dah. 12 minggu dah. Bersama dengan saya Ikrami Omar. Saya Hilmi Salam. Jadi insya-Allah macam kebiasaan kita akan bincang secara santai. Cuma minggu ni tajuk yang kita pilih ni kita masih lagi duk memang umrah lah sebab kita ni memang ketua kita bidang tu tak lari jauh. Cuma mungkin tajuk ni kita nak masuk sikit pasal Ramadan. Dekat dah ni berapa hari lagi? Dekat dah Ramadan minggu lagi mungkin hari Isnin atau Selasa. Isnin tak sampai seminggu dah. Isnin atau Selasa minggu depan. Tak sampai seminggu dah. Dan berkebetulan pula dalam makan fly kan hari apa? InsyaAllah hari Jumaat. Hari Jumaat ni untuk trip esok lusa esok. Untuk trip sambut Ramadan lah. Dia kira sambut Ramadan kat awal Ramadan. Sambut Ramadan. Jadi trip sambut Ramadan. Ramadan ni sebenarnya bila kita kata balik pasal Ramadan, banyak kelebihan Ramadan. Dan kita nak bincang juga berkenaan dengan umrah bulan Ramadan. Sebab umrah bulan Ramadan ni dia beza sikit. Dia special sikit lah, dia special. Dia tak macam umrah bulan-bulan yang biasa. Saya dipahamkan itulah saya tadi kan kita duk bincang sebelum podcast ni. Tahun lepas saya duk baca berita Malaysia 3 juta lebih tapi Salam kata berapa datang berita daripada Saudi lah 10 juta. Bahkan ada kalau ada satu news tu kata lebih 10 juta, 13 juta lebih bulan Ramadan. Bulan Ramadan saja. Tapi itu 10 juta maksudnya sepanjang bulan Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan. Tapi walaupun nak kata sepanjang bulan Ramadan, 10 juta tu jumlah yang sangat banyak. Sebab kalau tengok macam haji tahun lepas kan ada isu kemah tak cukup, ruang tak cukup sebagainya dekat Mina dengan Arafah dan itu pun 2 juta lebih dekat 3 juta lah. Katalah kita ambil 3 juta. Katalah kita 3 juta. Dah tak cukup ruang. Ni 3 kali ganda ni. 3 kali ganda, 4 cuma kali mungkin dia punya peak waktu yang paling ramai tu mungkin akhir Ramadan. Kemudian umrah ni pun kita kena tahu dia ada umrah sambut Ramadan, dia ada umrah awal Ramadan. Kita bercakap tentang package lah. Betul. Awal Ramadan, pertengahan Ramadan. Betul. Kemudian hujung Ramadan, akhir Ramadan. Maksudnya kalau yang tadi itu sambut Ramadan ni maksudnya mungkin dia akan dapat 5 hari dekat sana, 3 hari. Baki itu umrah macam biasa. Yalah maksudnya sambut Ramadan ni dia pi sebelum Ramadan lah kan. Betul, dia pi sambut, dia pi mula Ramadan di sana. Ramadan di sana. Macam saya nanti insya-Allah akan dapat ikut kiraan tu banyak juga dapat. Kurang lebih dalam 7 ke 8 hari. Oh, Ramadan. Campur Mekah dengan Madinah. Oh, masya-Allah. Saya masuk Madinah dulu, kemudian duduk 5 hari di Madinah. Balance duduk di Mekah tu penuh Ramadan. Full. Di Madinah aja kita dapat separuh-separuh. Tapi sebenarnya kalau kata macam sambut Ramadan ni memang sebaiknya masuk Madinah dululah. Betul tak? Sebab kita nak dia bila sembang bab Ramadan ni, dia beza tadi mungkin saya sambung salah kata sambut Ramadan ni kita pergi Madinah, kemudian sambut Ramadan Madinah sikit dengan Mekah. Betul. Kalau kata pergi awal Ramadan maksudnya
Sepanjang Penuh trip lah. tu penuh kan. Sepanjang trip 1 tu sampai 10 Ramadan. 1 sampai 10 katakan. Kalau tengah mungkin 10 sampai 20 Sampai lah. 20. Dan akhir 20 sampai 30. Akhir lah. Kira Dan 3. akhir Ramadan ni mungkin kita boleh share juga Hmm. dekat penonton. Kebanyakan hotel dekat sana dia jual full season. Kita nak duduk 2 malam, kita nak duduk 3 malam, still kita kena bayar. Kalau hotel 5 star mostly. Tak, bukan rasa semua hotel Semua kot hotel. 5 tak 5 semua. Tak, Semua dijual. sebab kalau macam kita lah ni, kita boleh check in nak 1 malam, 2 malam. Masuk je ni untuk pengetahuan lah, untuk siapa yang belum tahu, belum pernah pergi bulan Ramadan. Kalau akhir Ramadan kan kita nak tanya, apa yang mahal sangat contoh? Umrah kalau kata bulan biasa 8,000. Masuk Ramadan awal mungkin masih lagi 8, 9. Tengah Ramadan dia akan jadi double lah. Tengah dia akan jadi double lah. Tapi akhir Ramadan ni lagilah. Asal lebih dah triple lah rasa. Kemudian dia jual macam ni, contoh harga satu bilik, okey, satu bilik ni RM40,000, RM50,000. Betul. Duduklah 2 malam, bayar RM50,000 tu. Betul. Duduk 10. Dia kira 10 malam terakhir tu kan. Dia tak kira malam 21, malam 22. Dia macam haji lah. Dia macam haji lah. Dia ada season. Untuk pengetahuan macam haji, dia ada fatrah. Fatrah ni maksud dia waktu. Orang panggil apa fatrah ni, Pak? Fatrah ni maksud waktu lah. Sebelum haji, semasa haji, dengan selepas haji. Ni kalau haji. Harga berbeza. Sebelum haji lain. Tengah musim haji lain. Hujung. Kalau biasa yang pi 40 hari tu, 30 ke 40 biasanya dia ambil full lah. 30 hari lah. Tapi kalau pi awal, dia ada fatrah dia, dan harga dia berbeza. Sama juga macam nak sembang pasal akhir Ramadan ni. Awal Ramadan, tengah Ramadan, tak lagi kan. Musim biasa. Cuma akhir Ramadan dia akan jadi full. Dia maksudnya tak boleh ambil semalam, tak boleh ambil 2 malam. Bukan tak boleh. Boleh. Tapi kalau ambil 2 malam, dia kira 10 malam juga. Bayar lebih. Kena bayar lebih. Jadi itu perbezaan bulan apa di bulan Ramadan lah. So kalau terjawablah soalan orang bertanya kenapa mahal sangat harga bulan Ramadan ni, kenapa mahal. Memang macam tu di Mekah sama, Madinah pun sama. Betul. Dia bukan Mekah saja, Madinah. Sebab kita kena faham. Bulan bila sebut bulan Ramadan ni, macam tadi Salam bagi tahu kan. Tengok dalam news 10 juta apa semua. Beberapa tahun yang kita duduk tengok keadaan fenomena musim Ramadan, mungkin tak tahu lah, wallahualam, ni saya punya pandangan sendirilah apa yang saya tengok. Bila bulan Ramadan ni memang jemaah Malaysia ni rasanya macam kurang rancak, tak berapa ramai sangat. Betul? Tak tahu, ni saya punya pandangan. Wallahualam, mungkin ada yang pandangan lain, mungkin ada tengok ramai kawan-kawan, tapi kami bila masuk musim Ramadan ni, kami tidak terlalu aktif dengan package bulan Ramadan. Kita hanya aktif sambut dengan awal. Ni kami sendirilah. Macam kami sendiri. Cuma tapi walau kita pergi di sana, di Saudi, kita akan tengok jemaah sangat ramai. Terlalu ramai. Ramai pada haji. Sampai kalau kata haji ni sebab ada pergerakan dekat Bina, dekat haji. Tapi bulan Ramadan semua tumpu dekat Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram. Sampai menimpah atas jalan dalam kedai dalam penuh. Yang duk biasa keluar 15 minit sebelum, setengah jam sebelum tu, lupakanlah. Dia kena keluar sama ada sejam setengah sebelum. Betul. Ataupun duduk terus kalau daripada asak tu sampai isyak tu sampai tarawih. Kebanyakan memang buat macam tu lah. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan ni kena tahu semua orang Arab sendiri. Arab paling ramai lah. Negara Arab ni jangan faham kata Saudi saja. Arab, Saudi, Qatar, Kuwait, Jordan, mana Oman, apa semua akan fokus nak tumpu dekat situ. Depa akan betul-betul duduk iktikaf. Depa akan duduk dekat masjid tu beribadah kau. Ni kira. Dan pada malam bulan Ramadan ni dia meriah. Macam perayaan. Dia tak macam apa bulan biasa tu mungkin siang lebih meriah. Tapi kalau bulan Ramadan ni malam dia lebih meriah. Malam sangat meriah lah. Dan hidup selama sampai satu malam tu sampai sahur tu rancak beriktikaf sampai subuh lah. Sebab depa rehat dekat siang tidur semua. Cuma bila mungkin saya nak patah balik sikit. Sebab bila saya cerita tadi kan sambut Ramadan. Bila sebut pasal umrah sambut Ramadan ni, kalau adalah mungkin kawan-kawan kita yang nak pergi umrah ke, tengah rancang ke, ataupun tapi nak kata kalau rancang dah dekat sangat lah. Mungkin dah ada plan dah. Sempat dah. Sebaiknya kita masuk Madinah dulu. Kenapa saya kata macam tu? Sebab bila sebut pasal Ramadan, kita nak umrah bulan Ramadan. Kenapa? Kenapa Ramadan ni special? Ramadan ni special. Kalau sebut Ramadan, kita semua tahu lah. Ramadan adalah kelebihan. Mungkin kita buat banyak kelebihan. Kita buat satu sesi khas kan minggu depan kan. Memang dalam perancangan untuk nak buat sesi khas cerita bab Ramadan.
minggu ni kita bukan nak cerita Kita bab panggil Ramadan ustaz ni. yang bertauliah sikit. Ustaz bertauliah sikit kan. Lebih bertauliah. Lebih Kita ni bertauliah. santai mungkin. Santai. Bertokoh sikit. Cuma minggu ni kita mungkin nak more pada nak cerita pasal Ramadan, umrah keadaan Ramadan di Di Mekah. tanah suci. Cuma kalau nak cerita bab kelebihan Ramadan tu sangat banyak. Semua kita dah tahu dah. Bulan Ramadan banyaklah ada tarawih, bulan keampunan. Macam-macam. Allah akan akan diikat syaitan dan iblis. Ada dalam hadis, pintu neraka ditutup, pintu syurga akan dibuka. Allah akan bebaskan ramai sangat hamba-hamba dia daripada api neraka. Jadi itu kelebihan Ramadan yang sangat banyak. Dan dalam bulan Ramadan bila kita sebut pasal umrah ni sebenarnya dia ada kelebihan khas. Special. Ni special. Sebab ada dalam, mungkin saya cerita sikit, dalam hadis Nabi ada berlaku seorang wanita tu. Tak ingat apa nama dia, tak ingat. Tapi ni cerita dalam hadis lah, yang mana seorang wanita ni dia nak, ketika mana Nabi SAW nak pergi menunaikan haji, dia ni tak dapat ikut. Bila Nabi tanya dia kan, bila Nabi tanya dia kenapa tak dapat ikut, dia bagi tahu kata sebab dia ada tunggangan dia tu. Dua ekor untuk, tak ingat ayah dia dengan suami ke saudara. Suami dengan anak dia kot. Suami dengan anak. Untuk suami dengan anak dia, maksudnya dia tak boleh nak pergi. Waktu itulah Nabi kita macam mana? Hadis dia tu. Kerjakanlah umrah pada bulan Ramadan. Sungguhnya ia seperti mengerjakan haji bersama. Fa'idha ja'a Ramadan fa'tamiru. Kan? Bila datangnya bulan Ramadan, Nabi SAW kata buatlah umrah. Ni Nabi beritahu dekat perempuan tadilah yang dia tak dapat ikut haji dengan Nabi SAW. Nabi kata tunaikan umrah. Sebab apa? Sebab Nabi kata umrah di bulan Ramadan. Ni kelebihan dia ni. Umrah di bulan Ramadan, pahala dia sama seperti mengerjakan haji. Dan ada riwayat lain pula seperti mengerjakan haji bersama. Betul. Riwayat Muslim tambahan tu menunaikan haji bersama dengan Nabi SAW. Jadi apa yang tuntutan yang kita nak bincang tu, nak tunaikan haji bulan Ramadan, tunaikan umrah bulan Ramadan sama pahala seperti menunaikan haji. Cuma dekat sini mungkin nak kena tekan sikit sebab saya orang kata kali tak tu gugur lah, orang kata tak payah buat haji lah. Dia tak gugur, kewajipan haji tu masih tak gugur, tapi nak bagi tahu kelebihan. Sebab tu saya nak cerita balik. Sebab tu saya kata kenapa macam Salam punya trip minggu depan apa ni, tak sampai 2-3 hari ni nak fly ni. Kenapa masuk Madinah dulu? Sebab nak pergi sambut Ramadan. Masuk Madinah dulu beberapa hari, duduk di Madinah, masuk bulan Ramadan baru pergi Mekah untuk buat umrah. Yang penting umrah tu kena buat dalam bulan Ramadan. Sebab itulah ramai sangat orang Arab ni duk berpusu-pusu nak pergi buat umrah, nak buat ibadah di bulan Ramadan. Jadi itu antara kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan lah. Kemudian bila dapat, saja tambah sikit, bila kita dapat umrah pada bulan Ramadan ni, dekat sana ni kita tahu setiap kebaikan, amalan kebaikan, bahkan keburukan kita sekalipun, kalau kita buat dia berganda-ganda. Masuk bulan Ramadan pula, dia ada pula pahala khusus dia. Kita buat pula dekat tanah suci. Jadi dekat situ bertambah-tambah tu. Kan? Keampunan. Dahlah apa Allah SWT janjikan keampunan bagi orang yang berpuasa dan mengharapkan keredaan dia. Kemudian kita duduk kat tempat elok pula, dalam keadaan tawaf, dalam keadaan ihram. Bayangkan pergi umrah dalam keadaan kita tawaf ihram, Allah ambil nyawa atas itu. Subhanallah. Kan? Rezeki sangatlah. Itu yang diharapkan. Betul lah. Benda macam ni kenapa kita cerita, kita boleh merancang. Macam kita dah cakap episod sebelum ni juga. Kita boleh merancang, kita boleh plan. Yang nak mempermudahkan, yang nak bagi tu Allah Subhanahu Taala. Dia boleh bagi je kat siapa yang dia nak bagi. Yang penting kita kena tanamkan azam, tanamkan keinginan nak pergi buat umrah bulan Ramadan. Yang mana mungkin saya boleh katakan juga, kalau siapa yang nak, contohlah, kita kan duk tunggu haji. Ramai nak pergi haji. Ada kadang-kadang tu dah kumpul duit lama dah. Terlebih dah. Nak tunggu nak pergi haji tak dapat. Apa yang saya boleh nasihatkan, kalau boleh cuba umrah bulan Ramadan. Umrah bulan Ramadan ni saya boleh katakan free kot. Free haji lah. Free haji sebab dalam keadaan ramai sangat orang. Yalah, dalam cuma sekarang ni bulan 3 mungkin kurang panas lah. Masih panas lagi. Dia cuaca macam Malaysia lah. Malaysia, dia lebih kurang cuaca macam Malaysia. Sebab bulan 2 ni dah hujung musim sejuk.
Bulan 3 ni baru Permulaan. nak mula musim panas. Dia tak macam tahun-tahun sebelum ni sampai cecah 40. Betul. Belum Tahun lagi. sebelum ni sangat Dia panas. mungkin 30, 32, dia main macam tu dulu. Betul. Dia Awal-awal cuaca Ramadan. lebih kurang cuaca kita lah, dan kalau tidak cuaca kita lagi panas hari ni. Mungkin. Cuaca kita lagi panas pada Saudi. Cuma apa yang saya boleh katakan, macam saya kata pre haji tu, sebab pada kesesakan. Tapi takkan sama sekali macam musim haji lah. Musim haji sebab dia ada perjalanan Mina, Arafah, Muzdalifah, dia ada pergerakan dan sebagainya. Lebih banyak fizikal. Lebih banyak fizikal. Yang ni dia tak berapa banyak. Cuma banyak dari segi kesesakan, dari segi ramainya orang. Jadi apa yang saya boleh katakan, kalau siapa yang duk tunggu haji, cuba umrah bulan Ramadan. Umrah bulan Ramadan dapat pahala seperti mengerjakan haji. Jadi tanamlah azam. Kalau kita dapat, alhamdulillah, berdoa. Dan sebenarnya bagi saya, kalau nak kata pula dari segi kewangan pun, macam kita cerita tadi, standard punya package. Ada juga di antara kawan-kawan kami yang buat program iktikaf bulan Ramadan, yang pergi iktikaf sebulan, duduk hotel yang agak jauh. Tapi selesa hotel tu. Hotel selesa. Tak ramai sebenarnya. Mungkin ada di antara kita yang mungkin tak tahu benda ni kan. Yang mana program-program iktikaf, kami sendiri memang kami tak buat pun, cuma kita cerita bagi. Kita pun ada plan. Kita ada plan juga. Cuma buat masa ni kami belum buat lagi. Cuma saya cerita ni supaya ada pengetahuan yang ada program macam tu, ada package macam tu. Ada package betul. Depa buat program iktikaf, hotel jauh, katalah hotel 3-4 kilo jauh, yang nak kena naik bas mai Masjidil Haram. Tapi dengan harga yang rendah. Harga betul tak, bawah 10,000 tak silap. Tak sampai 10,000 tapi boleh duduk sebulan. Boleh duduk sebulan. Sebab bulan Ramadan, macam Salam bagi kita dekat awal tadi. Bulan Ramadan ni bukan kita nak ulang alik macam bulan biasa 5 waktu. Memang kita nampak kadang-kadang macam weh naik bah ni kita macam jauh. Tapi sebenarnya bila bulan Ramadan, biasanya kalau pergi maghrib terus duduk sampai subuh. Subuh baru dia balik ke hotel dia. Kemudian hotel, kemudian bas contohnya ada emergency apa nak balik ke hotel. Bas ada je setiap berapa jam? Bas ada je. 15 minit, setengah jam kan? Ada tengok pada hotel, ada setiap 15 minit, ada setiap 30 minit. Bas khas, special pula. Bukan betul. Perlu kita tunggu ramai-ramai. Khas hotel tu punya. Betul. Sebab yang saya boleh cerita macam ni sebab apa? Sebab saya sendiri pun memang pernah duduk hotel-hotel macam tu. Kami kalau kami pergi orang tanpa DIY, kadang-kadang biasalah kalau pergi bawa jemaah, kita faham ada keuzuran, ada kesukaran dan sebagainya. Memanglah kalau pergi PK biasa kita akan duduk hotel yang dekat 50 meter dan sebagainya. Tapi bila macam saya sendiri pergi duduk sana sebulan, contohnya ada urusan nak buat apa ke, nak tak kiralah apa sekalipun, memang kita pun biasa dah praktik duduk hotel yang macam tu, duduk hotel yang jauh. Sebab bagi saya harga yang berpatutan, sangat berpatutan, dan hotel pun bukan hotel elok, hotel lagi elok. 5 star. Hotel 5 star dah, 3 star dah, international. Hotel yang elok. Cuma dari segi nak kena naik turun bas saja. Jadi mungkinlah kalau siapa ni saya cerita secara umum, kalau nak cari package boleh, kalau nak buat DIY pun boleh. Yang penting saya nak cerita ni apa, mungkin kita nak rancang nak umrah iktikaf bulan Ramadan tu, kita ada pilihan dengan harga yang lebih rendah. Kemudian ada juga beberapa soalan tambahan daripada di samping hotel-hotel apa semua ni, banyak juga orang duk bertanya. Kalau kita contoh kita duk buat, kita cari jemaah-jemaah umrah kan, dia bertanya macam mana nak berbuka, macam mana nak bersahur dan sebagainya. Benda tu sebenarnya tak jadi masalah bulan Ramadan. Semua masalah. Orang berlumba siap terlebih ke makanan. Kawan ni kita berjalan berapa meter, kalau siapa-siapa yang duduk hotel yang agak jauh, kita cerita dalam 500 meter. Sementara perjalanan dia nak pergi ke dataran Masjidil Haram tu, ramai orang duk bagi ikut jalan ni. Ada lori ni parking, lori RJ sebagai contoh, lori apa lagi banyak. Panjang jalan tu penuh, kita sampai untuk hotel yang jauh dia akan rasa. Hotel dekat dia tak rasa ni. Hotel yang duduk 50 meter mungkin dia tak. Dia tak rasa, sebab hotel 50 meter ni biasa daripada dataran terus naik ke bangunan hotel kan. Cuma hotel yang jauh 500 meter, memang sebenarnya bab makan minum ni saya rasa tak payah risau. Cuma ada ramai yang bertanya juga, yalah dia orang risau lah, contoh family pergi, mak ayah dia pergi dia tak ikut. Dia duk risau macam mana ayah pun nak makan buka puasa macam mana. Betul. Dekat sini ada bazar Ramadan, sana ada bazar Ramadan. Dia duk fikir macam tu. Dia duk fikir. Tapi kalau nak suruh cari ayam golek, ikan bakar juga tak dapat lah. Sebab tu kita katakan kalau nak pergi betul-betul nak feel ibadah, betul-betul ni nak beribadah, nak iktikaf kat masjid ni, bulan Ramadan adalah bulan paling. Kemudian dekat sana ni pula, bila kita duk makan, contohnya kita makan berbuka
asal latih perut kita makan sikit cukup-cukup je. Betul. Perut kita ni tahan lapar. Kita tak asal sangat macam kita dekat Malaysia ni craving. Pergi ke bazar Ramadan tu kalau boleh nak beli separuh. Betul. Daripada total perjalanan 1 kilometer tu sampai jadi membazir. Jadi dekat sana ni kita memang dilatih macam tu. Harap-harap bila kita pergi tu, kita balik Malaysia pun kita dilatih dengan keadaan tu. Makan ni cukup, bayang, fokus. Lepas tarawih tu mungkin nak makan. Lepas tarawih baru start makan berat sikit je. Betul. Moreh. Dan sebab mungkin kalau siapa yang pernah pergi umrah yang biasa, kita mesti kalau pergi umrah kalau 12 hari 10 malam akan dapatlah rasa buka puasa. Isnin Khamis. Puasa hari putih. 13, 14, 15. Itu suasana yang biasa. Betul. Tapi suasana tu di bulan Ramadan suasana yang sama tapi yang double triple. Betul. Sebab cuma mungkin kalau dalam masjid kita kena tahu kalau siapa nak buka puasa dalam masjid dia tak boleh lah nak ada makanan yang terlalu banyak. Dia hampir lebih dapat sangat roti dengan laban. Dia standard lah tu. Dia orang kata apa? Standard buka puasa dia akan ada kurma. Sama ada sukari ataupun rotok. Rotok ni kurma yang macam nak cakap kurma muda. Kurma muda yang basah. Kalau siapa pernah makan, saya sebutnya je. Best. Terliok teringat. Kurma rotok ataupun kurma sukari, either one lah ataupun apa-apa kurma, yang penting kurma lah. Kemudian dia akan bagi ni standard lah, dia akan bagi cawang kecil tu gahwah, kopi. Gahwah Arabi. Kopi tu sebenarnya sedap. Okay. Kalau siapa yang tak biasa mungkin. Tak, dia selalu saya tengok jemaah-jemaah yang saya bawa sebelum ni. Awal-awal tu kata, apa kopi ni? 2 kali, apa lagi ni? Bagi dia rasa dengan kurma. Ketiga dah dia mula macam, mana kopi hari tu? Mula nak balik. Betul, best. Saya dulu awal-awal pun, waktu awal sampai kan, tahun pertama. Kita tak biasa, tapi bila kita dah biasa, macam, nak lagi. Betul tak? Cuma dan benda ni lah disebabkan kalau kita tengok dekat sana tu, ramai arak-arak kuning gigi dia tu. Dia hantar kopi tu. Kuat kopi lah. Jadi kopi tu, cuma kadang-kadang bila kita minum kopi tu, kalau tak kena cara tu, jadi tak sedap. Betul. Sebab kopi tu, dia kena minum makan dengan kurma. Betul. Sebab kopi tu memang pure kopi. Dia pure kopi campur apa bunga apa? Buah pelaga tu. Dia campur dengan buah pelaga lah, dia ada rempah lah tu. Jadi kopi tu akan rasa rempah, kosong, payah semua ada lah. Sebab tu dia kena, kalau kata kurma sukari ke kurma tu, kita makan dulu, jadikan gula. Sebenarnya mungkin ada juga mungkin ada yang dah tahu, kurma sukari. Kenapa nama dia sukari? Apa maksud sukar? Sukar bahasa Arab ni. Sukar ni maksud dia gula. Sugar. Dia juga. Jadi sebab tu kurma sukari ni wah ni cerita bab kurma pula. Kurma sukari ni jadi kurma yang orang panggil apa? Di rumah-rumah Arab ni. Kalau sampai je rumah tetamu kan. Kita sampai je rumah Arab. Sampai benda pertama sekali dia akan hidang adalah kurma sukari dengan gahwah Arab. Kadang-kadang walaupun tak ada gahwah, dia tengah buat gahwah tu pun dia bagi dulu sukari. Kita bagi manis mulut. Orang panggil welcoming drink lah. Mesti kena bagi. Dan cara dia tuang tu pun sebenarnya kalau pernah tengok cara dia tuang tu pun dia sendiri tuang. Dia ada cara. Kopi tu dia tak bagi orang lain serve. Dia tukang owner tu dia akan serve. Jadi tu kurma sukari. Budaya. Kurma sukari dengan ada budaya dah lah kurma sukari dengan kopi tu. Kalau siapa pernah makan, itu cara makan dia. Kalau tak pernah makan mungkin nak cari dekat Malaysia ni ada jual. Cuma kadang-kadang dia tak macam Arab buat tu. Jadi kalau siapa yang pi ada kesempatan kopi ni ada Ramadan ada tak Ramadan pun ada. Cuma ambil lah kesempatan puasa Isnin Khamis ke kalau dapat Ramadan hari-hari ada. Jadi ambil kesempatan tu. Kemudian dia ada hidangkan juga, dia akan hampak soprah panjang tu apa lagi? Kurma, kopi, dia bagi juga teh daun pudina tu. Kemudian macam Salang kata tadilah, ada setengah sufrah, setengah tempat tu dia bagi roti. Dia bagi roti dengan laban. Ada setengah tu dia bagi apa tu? Zabadi. Betul. Zabadi ni apa orang panggil kita? Zabadi ni dia macam laban. Laban ni maksud susu masam, yogurt lah. Cuma yogurt tu dia sayang. Yang ni yang dia pekat tu. Yang dia pekat dia macam gel tu. Dia orang cicah. Jangan kita imagine macam yogurt kat Malaysia ada flavor pun tak. Dia plain. Dia plain, kosong. Original. Yang pandai makan dia akan jadi sedap luar biasa. Kalau pandai makan memang sedap. Itu kami dulu itulah breakfast. Makan tu sebelum pergi kelas cukup dah kenyang. Sebab sebenarnya
Kadang-kadang kita tengok benda tu macam awal hari pertama mungkin kita akan rasa simple. Tapi macam salah kata, bila perut kita dah mengecil, kita dah biasa dididik macam tu. Sebenarnya roti tu boleh kenyang sampai tarawih. Sebab roti ni kenyang sebenarnya. Cuma kita tak biasa, kita biasa nasi. Kita biasa nasi juga. Ada setengah-setengah, cuma ada setengah sufrah tu kadang dia bagi macam ada serbuk dengan, saya lupa nama istilah dia tu, yang kurma macam apa, macam coklat tu, macam tepung tu buat kurma. Saya terlupa dia punya nama. Nama dia tak ingat. Kishtoh. Kan? Bukan Kishtoh. Ada tu krim. Ada macam tu lah. Jadi itu standard yang dalam masjid. Dalam masjid dia tak ada menu yang banyak. Tapi bila kat luar masjid, barulah ada menu tambahan. Mungkin ada orang bertanya, kenapa berbeza di antara sufrah-sufrah ni? Maksudnya sufrah satu grup ni lain, yang ni lain. Sebab setiap satu tu selalunya owner-owner je berbeza. Yalah, hidangan yang berbeza. Yang ni mungkin Syekh ni buat hidangan dia sendirilah, ikut dia punya bajet. Dan setiap dia orang nak masuk hamparan sufrah dalam tu untuk bagi orang makan ni, semua dia kena apply kan. Betul. Permit Dulu awal-awal saya ingat mungkin boleh bebas. Maksudnya bebas macam mana? Dia dalam masjid ni, hak buka tempat buka puasa tu, makan tu, semua bukan yang masjid punya. Betul. Dia bukan masjid punya, bukan yang kerajaan punya. Itu semua private, personal. Maksudnya kalau kita pun nak buka sufrah tu pun boleh. Tapi kita kena mohon lah, kena bagi tahu. Kalau dulu dia tak. Tapi mungkin di luar masjid, di luar kawasan masjid mungkin. Luar masjid mungkin. Wallahu a'lam mungkin. Dalam masjid. Tapi dalam masjid tak boleh. Sebab yalah dia ada permit nak kena buka sufrah, dia nak kena cuci, nak dia kena daftar dulu. Panjanglah dia punya urusan tu, takkan kita nak boleh buka satu tempat. Dan mungkin benda ni bagus juga untuk kita, ni untuk peringatan. Mungkin bila sembang buat umrah, ada yang berkesempatan umrah, ada yang tak berkesempatan umrah. Tapi apa kelebihan untuk depa ni? Sebab Nabi SAW, ni mafhum daripada hadis lah. Nabi SAW beritahu, orang yang bagi orang lain makan, jamu orang makan di bulan puasa ni, orang yang berpuasa, bukan di bulan puasa, orang yang puasa. Kalau kita jamu orang yang berpuasa, berbuka puasa, kita dapat pahala macam dia juga. Itu hadis. Jadi itu antara kelebihan. Jadi kalau boleh di bulan Ramadan ni, mungkin dah ala-alang kan, peringatan untuk kita nak pergi bazar ke, nak masaklah bagi lebih, bagi dekat jiran. Mungkin dia boleh top up pahala-pahala kita. Kita tak tahu puasa kita ni diterima ataupun tidak. Betul. Satu hari kita yalah, ni kita tak tahu apa kurang. Bergaduh dengan orang kat jalan ke, orang potong kereta tadi petang. Nak balik dah. Semua perfect dah ni. Nak sampai rumah dah orang potong. Gaduh kata macam salah itu. Habis pahala satu hari tu. Jadi mungkin disebabkan benda yang kita buat last ni cover balik. Betul. Apa yang kita jadi itu apa yang kita boleh ambil manfaat. Yang saya cerita ni apa boleh manfaat, macam mana yang depa buat dekat tanah suci itulah kan. Depa berebut buka sufrah, berebut jamu. Ada setengah yang tak dapat kesempatan nak buka sufrah tempat buka puasa tu, depa bagi kurma, bagi makanan untuk jalan luar buka masjid. Satu bekas tu, ambil semua pegang dalam itu tisu. Sebab nak tumpang pahala untuk orang yang berbuka puasa. Jadi salam. Jadi itu mungkin antara poin-poin yang secara ringkas kita boleh kami boleh gambarkan. Mungkin tengoklah nanti salam dah nak fly, mungkin salam boleh balik, salam boleh review semula, keadaan boleh update keadaan terkini Ramadan. Nanti boleh juga apa, mungkin kita boleh minta salam buat live buka puasa dekat sana, dekat kita punya TikTok kan, TikTok Jelajah Sirah ataupun TikTok TMK Travel. Boleh tengok suasana. Dan masih awal dan masih belum bulan Ramadan ni, kami nak ambil kesempatan ni ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Mubarak. Bagi kita ni Ramadan, kita dapat sambut Ramadan tahun ni, guna peluang ni sebaiknya ibadah. Jangan tinggal solat tarawih, puasalah puasa yang berkualiti, bukan sekadar puasa tahan lapar dan dahaga saja, tapi puasa yang berkualiti. Dan moga-moga Allah terima segala amal kebajikan kita semua. Sedikit tambahan, sementara kita nak masuk Ramadan ni, kita ingat semula momen-momen sebelum Ramadan pergi meninggalkan kita pada tahun 2023 yang lalu. Jadi mungkin itu akan menjadi satu pembakar semangat untuk kita
kita berpuasa dengan lebih baik pada tahun ni. Sebab momen sedih ni bila kita sebab suatu benda tu kita takkan rasa selagi benda-benda tu hilang. Jadi kita kena cari balik feeling-feeling kita pada sebelum kita habis bulan Ramadan pada tahun yang lalu. Kesedihan tu, Ramadan dah nak tinggalkan kita. Jadi kita bermula dengan amal ibadah. Banyakkah berdoa supaya Allah terima amalan kita semua. Dan saya nak kongsi sedikit kisah seorang ulama yang bernama Sufyan Tsauri rahimahullah. Dia berdoa dua benda aja. Satu, dia doa supaya Allah sampaikan pada bulan Ramadan. Ramadan kan lagi satu kan. Kemudian sambungan daripada 6 bulan yang pertama tu dia doa bagi Allah sampai ke bulan Ramadan sebab bulan Ramadan bulan 6. Jadi dia doa kemudian 6 bulan yang seterusnya dia doa supaya Allah terima amalan-amalan dia sepanjang tahun dia buat sampai bulan Ramadan. Tu doa supaya Allah terima. Doa yang sama ya, berulang-ulang. Doa bulan 1 sampai bulan 6 supaya Allah sampaikan kepada bulan 6 tersebut untuk buat amal ibadat. Kemudian doa supaya Allah terima amalan-amalan. Boleh mungkin kita jadikan sebagai contoh. Boleh jadikan contoh. InsyaAllah. Jadi mungkin setakat itu perkongsian kami dalam minggu ni. Macam biasa jangan lupa komen yang baik-baik, like, subscribe. Ramai belum subscribe tengok dah ramai dah. Dia view je. Tolong subscribe supaya apa? Subscribe ni akan dapat notification untuk tuan-tuan dan puan-puan. Dan tolong kongsikan, bantu juga kami nak kongsikan apa yang kami sampaikan dakwah usaha kecil kami ni. Tolong kongsikan kepada saudara mara sahabat anda yang lain juga insya-Allah. Jadi terima kasih kepada yang setia bersama kami. Teruskan, kita akan jumpa semula dalam episod yang seterusnya dalam podcast Jelajah.